Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih pada yang sudi menunggu live ni. Maklumlah kan, live bila perlu menggunakan internet ni, kita kenalah bersabar. Topik yang kumpulan kami pilih adalah um, prinsip dan kaedah yang berkaitan dengan halal. Jadi, saya akan mulakan presentation dulu, penerangan ni dulu. Okay, nama saya Nurani Zakirah binti Zaidi. Saya akan mulakan dulu perkongsian ni. Perkongsian saya berkaitan dengan al-istihalah. Al-istihalah ni maksud dia adalah satu proses transformasi dari satu bahan ke bahan yang lain. Dia meliputi perubahan fizikal dan kandungannya. Untuk lebih formal, untuk lebih melalui Nazih Hamad, istihalah ni merujuk kepada transformasi bahan-bahan kotor atau haram kepada bentuk yang lain berbeza dengan bahan asalnya sama ada dari segi nama, rupa dan sifat. Okey. Melalui definisi yang saya nyatakan tadi, secara asasnya istihalah ni ialah perubahan sesuatu bahan kepada bahan yang lain melalui proses-proses tertentu. Sehinggakan bahan asal itu tadi tidak lagi dalam keadaan atau fungsi yang sama. Jadi setiap pemprosesan tersebut menyebabkan bahan itu tidak lagi membolehkannya untuk kembali kepada keadaan yang asal. Secara asasnya istihalah ini ialah irreversible change. Maksudnya dia tak boleh patah balik. Bahan yang asal tadi tu bila dah berlaku proses yang menyebabkan ia terbentuknya bahan yang lain, dia tidak akan dapat kembali kepada bahan yang asal. Dia tak akan dapat lagi kembali kepada bahan asal semula. Okey? Contoh senang kalau nak faham benda ni, saya bagi contoh lah. Okey? Contoh saya bagi alkohol. Okey, alkohol yang berubah menjadi cuka setelah melalui proses pemeraman. Okey, maknanya alkohol ni bila melalui proses pemeraman dia tidak dapat kembali ke alkohol, kepada bentuk alkohol tu semula. Maksudnya sifatnya dah berubah dan of course nama dia tu dah berubah lah daripada alkohol ke cuka. Okey. So contoh alkohol tu, contoh wine, dia daripada anggur. So anggur hukum ni kita boleh makan. Okey. Hukum ni anggur lah. So, bukan haram, kita boleh makan. Tapi bila dia dah melalui proses menjadi wine, alkohol tu, jadi hukum dia haram untuk kita makan. Tapi bila alkohol tersebut melalui proses lagi dan menjadikan alkohol tu cuka, maka proses tu dah mengakibatkan alkohol tersebut menjadi cuka. Okey? So untuk memberi lebih kefahaman, saya ada lagi satu lagi contoh. Contoh yang saya ambil ni adalah contoh darah kijang yang bertukar menjadi kasturi. Okey. Kasturi ni bukan limau kasturi, tau. Okay, kasturi ni adalah satu ketulan yang terbentuk pada leher kijang apabila terkumpulnya darah-darah pada leher kijang tersebut, dia akan menghasilkan bau yang wangi. Itu adalah kasturi. Dia terhasilnya bahan yang lain dari darah kijang tersebut. Okey. Para ulama telah berpendapat bahawa kasturi itu ada halal lagi bersih. Ia dibolehkan untuk memakannya atau mengambil manfaat daripadanya dalam apa keadaan
sama ada dalam bentuk makanan dan juga perubatan. Ataupun dan sama ada dalam keadaan darurat ataupun tidak. Saya harap penjelasan saya berkenaan dengan istihalah ni, saya harap semua orang faham lah. Saya akan serahkan kepada Izzati pula untuk menerangkan berkenaan dengan al-uruf. Al-Uruf. Assalamualaikum. Saya akan terangkan berkenaan Al-Uruf. Dengar tak? Dengar Jelas jelas. tak? Dengar cik. Jelas, Okey. Alhamdulillah. Al-Uruf tu maksudnya apa sahaja yang telah menjadi kebiasaan secara umumnya di mata masyarakat dan diamalkan dalam kehidupan. Maksudnya macam kefahamannya senangnya macam ni lah. Tata cara seseorang kehidupan tu sama ada daripada segi perbuatan dia, percakapan dia, warisan yang selalu kita buat macam adat. Adat ni macam adat turun-temurun orang-orang lama dulu. Tapi dalam ajaran agama ni sebenarnya dia boleh dipakai ke tak? Cuba jawab. Dia bergantunglah kepada apa tu? Adat yang Kepada macam adat mana tu. kan? Kalau yang Mm-mm. kan, Betul, selagi betul. dia tak berlawan Betul. dengan syariah kan? Okay. Betul, Boleh betul. terus jelaskan. Satu adat yang selagi dia tak langgar hukum syariah, selagi tu kita boleh pakai adat tu. Kalau dia dah langgar hukum syariah, kita patut tinggalkan adat tu. Okey, contoh dia macam ni lah. Daripada segi adat orang Melayu ni, daripada kenduri tu, orang kan suka bagi telur kan. Simbolik bagi telur tu, orang kata telur tu akan buatkan pengantin tu subur. Tapi sepatutnya kita tak boleh ikut adat tu sebenarnya. Betul tak? Betul? Macam mana tak Dia jelas? cakap telur. Dia cakap Suara tak macam jelas orang bukan ni. adat orang Melayu kan selalunya kalau kenduri dia akan bagi telur kan. Simboliknya tu telur tu maknanya akan buatkan pengantin tu subur. Akan buatkan pengantin tu ramai anak. Patut ke tak adat tu? Okey, sebenarnya tak patut dan tak Macam boleh tak logik diikut pun kan. ada. Kan, betul. Betul-betul. Patut. Mm-mm. Betul. Daripada situ kita tak boleh ikut adat tu. Tapi kalau sekiranya dia nak buat kenduri, dia nak sedekah telur tu, dia nak ikut adat saja, dia tak ada maksud apa-apa, kita boleh pakai adat tu. Okey, al-uruf ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama, uruf kuali iaitu daripada Izzati, segi sebutan. Jelas tak? Ke tersangkut-sangkut? Izzati ada Hello? soalan daripada ni. Jelas, cuma ada soalan. Jelas, Ya, apa dia? Jelas. Cuma ada soalan. Kejap, soalan daripada Kalau tujuan memang mana tadi? Syah. Yeah. Daripada Syah ya. Syah. Kalau tujuan memang sengaja bagi Betul. goodies tu itu tak apa sebab dia memang tujuan dia itu, dia tak ada maksud lebih, betul. Itu tak melanggar hukum syariah langsung. Okey, al-uruf ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama uruf kuali iaitu daripada segi sebutan. Oh, Akbar. Sekejap Okey, maksud dia terdiri dari kesepakatan umum orang tentang penggunaan dan makna kata yang digunakan untuk tujuan selain makna literal. Penggunaan popular kata digunakan untuk menyumbang makna yang berbeza dari makna harifiahnya. Maksud dia al-uruf daripada segi kuali
sebutan ni perkataan yang kita selalu guna pakai. Daripada macam contohnya orang kata jom solat. Ada juga orang kata jom semayang. Apa beza dua tu? Apa bezanya rasanya? Kalau sembahyang selalunya agama lain pun menggunakan perkataan tu, sembahyang. Betul. Kan? Kalau macam Islam, dia akan guna Jom solat solat. tu. Rasanya tak ada agama yang menggunakan perkataan solat untuk dia orang punya Tapi agama. betul. Tapi maksudnya masih sama kan? Sama. Betul. Okey. Yang kedua daripada segi perbuatan iaitu fi'li, terdiri daripada amalan yang boleh daripada amalan yang boleh sering berulang yang diterima oleh masyarakat. Contoh dia memberi dan mengambil jualan. Ada juga contoh lain seperti harta sepercarian, hantaran. Itu je. Okey. Itu je pada Izati. Okey. So seterusnya kita akan beralih pula ke perkongsian dari Yasmin pula. Assalamualaikum, nama saya Yasmin. Saya akan terangkan tentang maslahah. Maslahah ialah kebaikan. Yang bermaksud dalam bahasa Inggerisnya, something that gives more benefit to those who use it and does not harm it, involve the acquisition, pembolehan of benefit and repulsion of the harm to the public based on the benefit or interest that will enjoyed by the public. Yang bermaksud kat sini, maslahah ni adalah satu kebaikan. Kebaikan benda yang dibolehkan. Contohnya makanan yang halal. Halal dari segi binatang tu disembelih dengan mengikut syarak. Kebaikan maslahah ni terbagi kepada 3. Yang pertama, daruriyah, iaitu keperluan asas. Maslahah asas melibatkan pemeliharaan 5 perkara, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kesemua kepentingan ini dapat dianggap sebagai keperluan asasi yang tidak dapat diperlukan oleh setiap manusia melalui kehidupan masyarakat. Seandainya salah satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia tiada ertinya lagi. Sebarang perkara dan tindakan yang mencabul kelima-lima perkara ini akan dianggap sebagai mafsadah, iaitu kerosakan. Kategori yang kedua pula, hajiyah, kemudahan dan kelapangan. Hajiyah ialah maslahah yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam seharian manusia dan pada masa yang sama menghindarkan kesusahan serta kesukaran. Walaupun ia tidak sampai ke tahap keperluan asasi yang menyebabkan kebinasaan hidup manusia, tetapi ia diperlukan bagi mengelakkan kesusahan hidup di dalam masyarakat. Ketiadaan maslahah hajiyah tidak akan menjejaskan kehidupan tetapi akan menyebabkan sedikit kesulitan. Kategori maslahah yang ketiga ialah tahsiniyah, kesempurnaan. Tahsiniyah ialah maslahah yang diperlukan sebagai kesempurnaan untuk menjaga kehormatan hidup manusia yang melibatkan kemuliaan akhlak dan adat yang baik serta meninggalkan keadaan yang buruk menurut akal yang waras. Semua itu diperlukan bagi menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat. Ketiadaannya tidak memberi implikasi besar terhadap kehidupan manusia. Dalam ketiga-tiga kategori maslahah ini, ada tak yang
anda tak faham. Okey, kalau tiada soalan itu sahaja daripada saya. Malaysiana. Seterusnya saya akan menyerahkan pengkongsian ini kepada Ashila. Istihsan ni dia berasal daripada perkataan hasana dalam bahasa Arab yang bermaksud baik. Okey, hasana. Dia daripada segi istilah, istihsan ni menganggap sesuatu itu baik serta cenderung ke arahnya. Maksud walaupun benda tu macam orang lain tak suka, tapi uh, benda tu baik, Macam mana? tapi orang yang anggap benda tu buruk. Benda ulama dahulu sentiasa berdebat dengan para ulama mazhab Hanafi yang menggunakan istihsan sebagai sumber fiqh kedua. Penyokong Islam liberal pada zaman moden kadang-kadang menggunakan istihsan ni dan istislah sebagai prinsip sumber fiqh kedua. Okey. Istihsan ni ada 3 mazhab daripada 3 ulama yang berbeza lah yang berhujah istihsan ni. Yang pertama Hanafi. Dia menyokong lah benda ni betul lah maksudnya. Maliki pun menyokong, dia membenarkan istihsan ni. Hanafi pun menyokong sebab dia kata ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya Syafi'i dia menentang. Dia seorang dia menentang sebab kata bukan sebahagian dari Quran dan hukum. Seterusnya contoh istihsan ni, sisa burung helang dan burung penyambar yang lain tidak najis. Macam burung helang, lagi burung mana yang macam yang paru-paru panjang tu. Sebab binatang ni dia dimakan dan minum guna paru. Memang semua burung pun ada paru kan. So dia dikiaskan kepada mulut manusia yang suci bersih. So dia halal lah. Al-Istihsan ialah sumber hukum dalam agama Islam untuk mengambil hukum yang terbaik daripada kalangan mujahid setelah dipertimbangkan kebaikan serta keburukannya. Okay, kalau siapa yang ingat mula-mula tadi, istihsan dalam dari segi istilah ialah hasanah kan, yang bermaksud sesuatu yang baik, yang tidak jahat lah, yang tidak disukai. Secara ringkasannya, istihsan ialah satu perkara yang baik. Yang baik, faham? Yang baik, okey. Walaupun ada orang yang dipandang itu buruk, tapi sebenarnya benda tu baik. Okay, so you don't need to care about other people, just focus on yourself. And kalau selagi benda tu untuk bertentangan dengan syarak, so boleh amalkan dalam kehidupan. Okay, nama saya Syarina. Saya dari kelas 3B, pelajar Politeknik. Okay, saya nak menerangkan tentang istilah. Okay, istilah ni kaedah merujuk kepada satu keadaan bahan yang terurai setelah melalui beberapa peringkat pemprosesan campuran. Okay, dia macam satu cecair. Okay. Ibu tahmiyah pandangan apabila sesuatu bahan yang terdapat kriat dan sifat-sifat zatnya haram atau najis telah hilang, ia akan menjadi halal untuk digunakan. Okey, contohnya haram macam najis kan, tapi bila kita dah merubah dia kepada sesuatu kepada B, dia akan menjadi halal untuk digunakan. Okey, contohnya, nak tahu contoh ke? Nak? Hello? Kita bagi contoh. Okey, contoh. Okay. Air najis yang terkumpul sesama sendiri sehingga mencapai ukuran 2 kola, lalu sifat najis tersebut terurai menjadi air mutlak. Okey, macam macam nak cakap
Okey, kita ada minuman tu, ada minuman air botol. Okey, minuman air botol tu terdapat setitik arak ataupun dia termasuk terjatuh. Okey, dalam air mutlak. Okey, air mutlak ada 7. Apa tu air mutlak? Okey, siapa boleh nak jawab? Air hujan. Air mutlak. Okey, lagi? Oh, satu. Air perigi. Air sungai. Guys, satu gambar. Air Yana. perigi, air sungai. Air telaga. Air telaga. Okey, lagi. Air sungai. Air tasik. Embun. Air, okey, lagi? Um, Air embun. salji. Air mata air. Air salji. Okey, Cukup lah. dah. Okey, air mutlak. 7 air mutlak lah. Iaitu air mata air, air hujan, air laut, air perigi, air embun, air salji dan air sungai. Air Okey. matamu duk bunyi. Okey, kita ada air mineral. Macam I contoh love tadi you. kita ada air mineral dalam satu botol. Sambung balik boleh? Okey, istilah ni kita panggil dia harakah tau. Dia macam bermaksud termusnah benda tu. Okey. Contohnya satu sifat asal berbeza kepada satu sifat beza. Maksudnya sifat berubah, sifat asal tu berubah ke sesebuah sifat yang lain. Okey, dia contoh bertukar menjadi tempat ataupun bahan yang masuk dalamnya, bahan dan dalam bahan yang lain bertukar menjadi bahan yang dimasukkan. Okey, bahan A ni bertukar masuk kepada bahan B dan menjadi bahan lain. Faham? Tak faham. Faham. Okey, kita Ada yang teruskan. tak faham. Ada yang tak faham terus. Okey, contohnya. Kita ada seekor burung. Lena Seekor burung comel. tu. Contoh lain, setitik arak yang masuk atau terjatuh dalam air mutlak. Okey, tadi kawan kita dah jawab 7 air mutlak iaitu air sungai, air laut dan sebagainya tu. Okey, contohnya kita ada air mineral dalam satu botol. Okey, kita tak nampak lagi arak atau tutisan arak tersebut dalam air mutlak tu. Lepas tu kita minum air tu. Air yang diminum tersebut kita tak nampak. Maksudnya setitik arak masuk dalam botol air mineral. Okey, kita tak nampak benda tu kan. Jadi termusnahlah kata dia tu iaitu boleh. Maksudnya daripada fizikalnya kita boleh minum air tu. Okey, sebab dia masuk harakah. Okey, nak lebih jelas istilah ni ialah pengecaran yang melampau adalah ketika dilarang dicairkan secara sah sederhana sehingga ada sifat yang diketahui atau dilarang bahan yang dilihat dalam medium yang sah. Macam tadilah contoh-contohnya macam ubat-ubatan apabila bercampur dengan arak, lalat, binatang kecil atau daging manusia yang terjatuh dalam masakan panas. Kita balik pasal burung tu. Okey, kita ada seekor burung. Burung terbang dalam pemprosesan garam. Okey, jadi bila burung tu terbang, dia jatuh. Dia jatuh dalam pemprosesan tu, jadi burung tu mati kan? Okey, bila dia mati, burung tu akan bertukar menjadi garam sepenuhnya. Maksudnya dah mati dah kan, dia dah masuk dalam proses Terurai lah. Terurai, betul. Okey. Jadi kat sini disebut sebagai istilah. Maksudnya termusnah, harakah lah, dia jadi termusnah. Okey, dan segala fizikal burung dan sifat asal burung tu dia berubah menjadi garam. Itulah maksudnya sampai sini je kan. Betul. Jadi harap segala perkongsian daripada kami berlima dapat, kalau kat sini berapa orang je lah. Dan awal tadi, sesi yang first tu, kami berlima bagi penerangan pasal kaedah dengan prinsip yang berkaitan dengan halal. Harapan kami berlima bergurau-gurau juga apa yang kita bergurau kat dalam ni. Tapi harap info tu dapat supaya sejam lebih kita spend kat sini tak sia-sia. Okay.
Terima kasih yang dah luangkan masa masuk dalam live ni. Alhamdulillah. Okay, kita dapat walaupun dalam keadaan internet kejap elok, kejap tak elok, kejap terkeluar. Okay, harapnya yang baik-baik saja. Maafkan kami minta maaf sekiranya apa-apa yang kami cakap ni ada yang menyakitkan hati siapa-siapa. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datangnya tentunya daripada kami. Kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.